Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam video Quick Revision Chapter 3 Form 4, tajuk Pressure. Sini kita akan bincangkan semua koleksi soalan tentang tajuk Pressure. Di sini cikgu mengambil soalan SPM tahun 2019. Kita fokus sahaja pada tajuk tekanan. Soalan 14, kita ada two type excavator, jengkaut standard dan jengkaut amphibia. Why does amphibian excavator have wider wheel? Kenapa besar tayarnya? So ini kerana areanya hendak dibesarkan. Lepas tu tayar besar, maka area pun besar. So kenapa kita besarkan areanya? Ini tajuk pressure lah. Besarkan area, maka pressure exert, pressure akan menjadi rendah. Maka dia tidak mudah untuk tenggelam dalam kawasan-kawasan yang lembut. Jawapannya apa? Jawapannya lah decrease the pressure. Kita nak mengurangkan tekanan. Itu saja, senang saja. Itu soalan SPM tahun 2019. Seterusnya kita ada soalan yang ke-15. Ini tajuk apa ni? Pressure juga, tapi dalam tajuk pressure in liquid. Sebab kita diberi di sini, kita diberi apa? The reading of pressure meter at X is 5 times 10 power of 5. Itu pressure diberi. Dan density of water is 1000 kg per meter cube. So bila pressure in liquid, kita boleh letak formula rho Hg. Formula dah diketahui, rho Hg. So rho ialah air punya density. H kita 10, gravity 10, H tak tahu. H tu yang dia minta, berapakah ketinggian tu, H. So pressure diberi tadi 510,5 Pascal. So maknanya sekarang yang tak tahu cuma H sahaja. Maka kita just ambilkan nilai P over rho darab G. Kita saja. So H sebagai unknown. Maka tekan kalkulator, kita dapat H tu ialah 50 meter. Itu saja. Soalan ni agak direct. Hanya gunakan formula 5 darab 10 kuasa 2 5 darab 10 kuasa 2 meter. So, soalan diberi dalam standard form. So kita akan tukar kepada standard form. So 5 darab 10 kuasa 1 silap jawapan dia 5 darab 10 kuasa 1. Seterusnya 16. Soalan nombor 16. Ini kita pun sama untuk mengukur tekanan, tapi ini untuk ukur tekanan apa ni? Tekanan gas. Rajah 12 menunjukkan satu belon disambung kepada satu manometer untuk menyukat tekanan. So dalam belon tu ada pressure. Soalannya, what is the pressure of the balloon? Berapakah tekanan balon tersebut? So ini tentang gas pressure. Bila gas tu ada dalam belon tu, so dia akan menekan cair di sebelah kiri, maka cair di sebelah kanan akan naik tinggi. Biasanya itu kita gunakan mercury sebagai cair dalam manometer. Sekiranya tiada gas, maka both arm tu akan mempunyai ketinggian yang sama, iaitu standard ialah 76 cm. Itu mewakili tekanan atmosfera, tekanan normal. Maka untuk mengukur tekanan gas, so kita cuma tambahkan tekanan awal, iaitu 76, tambah saja ketinggian yang baru. Berapakah kenaikan ketinggian mercury tersebut? So H ialah 8 tolak 6. 8 tolak 6. So kita dapat H tu 2 cm. Maka pressure dalam unit cmHg ialah 78 cm Hg. Itu sahaja cara nak mengukur tekanan. Kenapa Hg? Sebab Hg itu ialah mercury. Kita gunakan mercury dalam manometer tersebut. Jawapannya apa? Jawapannya ialah D tadi. Maaf tadi, D jawapannya 78 cm Hg.
17. Okey, tajuk apa? Tajuk Pascal Ni tajuk Pascal. So, which modification need to be made to lift a heavier car? Okey, so maknanya kita perlu lagi banyak force untuk digandakan di area 2 tu maka tajuk Pascal, pressure 1 sama dengan pressure nombor 2 Tapi sebab kita modify area dia tu, itu membuatkan area 2 tu besar, maka F2 pun akan jadi lebih besar. Maka dia naik, sama-sama naik Kalau A2 besar, F2 pun akan besar. Okey, ataupun kita kecilkan A1 tu. Bila A1 kecil, F1 pun akan jadi kecil. Maka kita akan dapat gandakan lagi banyak lagi force yang kita apply pada Pascal tersebut pada hidrolik tersebut. Maka jawapan dia sama ada kita kecilkan lagi A1 ataupun kita besarkan lagi A2. Itu cara nak besarkan dia punya force di area nombor 2 tu jawapannya ialah A salah. Okey. B, decrease the surface area, salah. A2 kena besar. C, increase the surface area of A2. Tu betul jawapannya ialah C. Okey, 18. Diagram show a swimmer floating on the surface of water. Which pair of force and principle are correct? So, bila float maka daya-daya adalah sama maka bila float, kesemua daya adalah sama, atas dan bawah adalah sama. Maka beratnya ditampung dengan sama oleh dia punya buoyant force. Maka kalau berat dia 10 Newton, maka buoyant force dia pun adalah 10 Newton. Kenapa? Sebab dia float. Bila float, dia balance. Okey. Maka apakah yang betul? So, principle dan force. Maka principle ialah Archimedes principle, dan force yang terlibat ialah buoyant force. Pun senang saja. Okey. Jawapannya adalah B jawapannya. Okey, seterusnya soalan nombor 19. Okey, show a Bernoulli tube. Okey, ni semestinya tajuk Bernoulli. Okey, apa yang kita faham tentang tajuk Bernoulli? Okey, so dia tanya manakah yang betul tentang level air untuk setiap kolom S, T dan U. Maka kita kena faham bahawa yang masuk dalam tube tu ialah udara. Udara akan masuk ke dalam tube, maka akan menghasilkan tekanan yang berbeza mengikut kelajuan udara tersebut. Kalau udara tu tekanan dia tinggi, maka air tidak dapat berada tinggi. So kalau udara tu rendah, maka air akan naik lebih tinggi. Itu saja. Kalau udara tinggi, pressure tinggi, maka air tak dapat naik. Okay. So dalam Bernoulli tube ni ataupun Venturi tube ni, yang laju ialah udara yang berada di tempat yang sempit. Di kawasan yang sempit, maka udara akan bergerak lebih laju. Maka tentunya T tu kawasan T itulah speed sangat tinggi. Speed sangat tinggi pada kawasan T. Maka the higher the speed, sebenarnya the lower the pressure. Semakin rendahlah tekanan sekiranya kelajuan udara itu laju. Maka kita boleh labelkan terus kawasan-kawasan yang laju. Okey, so udara masuk, okey, menghasilkan kelajuan yang rendah di S. Maka bila dia mula masuk ke kawasan yang sempit, maka udara ni akan bergerak lebih laju. Bayangkan satu kawasan yang banyak udara masuk dalam kawasan sempit, maka semua akan berpusu-pusu kan. Maka udara akan menjadi laju di kawasan
T. Maka semakin laju udara T tu akan laju, maka dia akan keluar dengan agak perlahan lah ke kawasan U. Maka U tu kelajuan udara adalah sederhana. Maknanya tidak laju dan tidak perlahan. So dia tengah-tengah, tak laju dan tak perlahan. Tapi udara di kawasan S ialah kawasan yang paling rendah sekali kelajuannya. Maka bila kita dah dapat kelajuan, cuba kita dapatkan pula tekanan masing-masing. Okey, so V naik sebenarnya membawa kepada tekanan yang rendah. The higher the speed, the lower the pressure. So T merupakan kawasan yang sangat-sangat rendah. Okay, follow by V di kawasan S sangat rendah, maka menghasilkan pressure yang sangat-sangat tinggi. Maka cuba kita agak mana level air yang akan naik. So kita boleh labelkan kawasan-kawasan air. Maka tentulah pressure rendah, air akan naik lebih tinggi. Maka kawasan T tu pressure dia rendah, maka level air akan tinggi. Manakala kawasan yang tinggi tekanan, air itu akan ditolak lebih rendah. Maka S merupakan kawasan level air paling rendah. Follow by U, sederhana, tak tinggi tak rendah. Maka yang betul ialah the highest the highest is T, moderate di U, dan the lowest di kawasan D. Jawapannya ialah D. Senang saja kita just compare dulu kelajuan udara di setiap kawasan. Maka kita akan dapat jawapan yang betul saja. Untuk ulang kaji chapter 3 tajuk pressure. So selamat berjaya kepada calon-calon SPM. Sekian, terima kasih.